Saudara Noran, saya lihat antara yang cukup aktif untuk turun ke akar umbi menerangkan tentang pentingnya perjuangan UMNO dan UMNO dipertahankan. Saudara tengok UMNO ni masih ada masa depan. Sudah tentu. Ini kita bukan nak bercakap, nak bagi kita seronok ataupun nak bagi ahli kita ni bersemangat secara sembrono tanpa fakta yang betul. Saya mengambil hasil daripada saya turun ke kampung-kampung. Alhamdulillah, saya sejak tahun 2001. Tahun 2001 ni saya mula berkhidmat untuk membuat laporan politik. Jadi sejak tahun 2001 tu saya mula aktif berceramah terutama di negeri Kedah dan Pulau Pinang, Perlis, dekat-dekat sana. Kalau kat belah sana tu kira orang Kedah terlunyai lah. Habis kampung saya masuk, corok kampung saya masuk. Jadi saya ada sedikit pengalaman dengan orang kampung. Saya dekat dengan mereka. Habis ceramah kadang mereka bersembang. Sebenarnya itulah antara sebab saya panggil Noran ke studio. Sebab Noran terlalu dekat. Kalau bab tu insya-Allah saya dan selepas itu saya juga ke menjelajah seluruh Malaysia. Saya ke Besut, Terengganu, saya ke Kelantan, Johor. Dan alhamdulillah ke seluruh pusat negara saya masuk dan terutama saya masuk ke kawasan luar bandar. Saya direct ada sentuhan dengan orang kampung. Jadi mereka kadang-kadang depa luah apa yang depa nak tahu apa semua ni. Jadi kalau tanya soalan saya, adakah UMNO masih ada harapan? Kalau berdasarkan kepada pilihan raya kecil yang lalu, calon-calon UMNO diletakkan sebagai calon mewakili Barisan Nasional. Kalaulah rakyat sudah tak mau pemimpin UMNO ni, dia tak undi dah harap. Tetapi yang kembali mengundi calon UMNO tu bukan saja ahli UMNO. Kalau kita tak biarlah tengok Slim, kita tengok Cini, kita tengok sebelum tu dia rantau, saya bertugas lama dia rantau Tuan Mak Asam bertanding di Semenyih. Daripada pembuangan undi, saluran-saluran yang kita tengok bukan saja ahli UMNO yang mengembalikan kepercayaan kepada UMNO untuk menghadapi pilihan raya, tetapi pengundi atas pagar juga. Majoriti orang Melayu kembali memberi undi. Sebab itulah kita menang di Tanjung Piai. Kita menang 15,087 undi. Cuba kita perincikan daripada mana datangnya undi-undi itu. Bukan sekadar ahli UMNO. Ada orang kata ini semua berlaku sewaktu belum ada PN. Perikatan Nasional. Sekarang ni bila ada Perikatan Nasional, adakah sejarah ataupun peristiwa ataupun kemenangan itu akan dapat diulang balik? Okay. Sebab itulah saya katakan apabila kita masuk fasa baru. Itu sebelum, itu cerita MN. Kita menang bergaya di beberapa siri pilihan raya kecil itu adalah atas nama Muafakat Nasional. PAS dan UMNO bergabung. Inilah sebab tu saya cukup sayang ni dua ni. Saya secara peribadi, saya mendoakan yang kerjasama antara dua ni, UMNO dan PAS ini akan berlarutan, kekal, sehinggalah kita menghadapi pilihan raya 15 yang kita pun tak tahu bila ni. Sebelum saudara Noran sambung, dan itulah sebenarnya harapan Melayu Islam di luar sana yang pemimpin kita di peringkat atas harus tahu. Ya, orang kampung memang sekarang ni kalau di peringkat akar umbi mereka dah cukup seronok. Bayangkanlah berpuluh tahun tak bertugas apa jiran ni. Ini realiti berlaku. Dalam kawasan kampung saya pun samalah. Pergaduhan antara UMNO PAS dulu meruncing, walaupun saya tidak hidup berpuluh tahun dulu, tetapi sepengalaman saya 26 tahun yang saya lalui ini, saya tengok ini satu anugerah kepada orang Melayu Islam, percantuman antara UMNO dan PAS. Sebab tu kita tengok pada 14/9 apabila termeterainya piagam Muafakat Nasional di PWTC. Jutaan lihat. Kita tak pernah tengok situasi itu tak. Mai dengan naik bas sekali ni. Yang dulu bertokak, bertumbuk dalam kawasan ni. Ada kawasan belah kami memali. Rak tahu memali, sejarah memali. Bukan sekadar bergaduh, bertumbuk, angkat senjata UMNO dengan PAS ni. Tetapi alhamdulillah. Bila saya tengok, saya masa 14/9 tu saya juga pergi ke PWTC. Saya pergi dengan bas. Bas kami naik ni, bas dengan UMNO campur sekali. Pi awal tu seronok, excited kita ni, kita tak tahu macam mana perasaan nak gambarkan seronok. Singgah di Ulu Berendam, berhenti makan. Turun dulu, hijau putih turun. Lepas tu lagi merah putih pula, UMNO dengan PAS. Makan bihun sama-sama, bawa pokok pelam. Buat keluar, hang bawa apa? Syok badak. Kau ni bawa bihun, makan sekali UMNO dengan PAS. Ini satu pengalaman baru. Tak pernah jumpa. Yang kata-kata tidak boleh menggambarkan benda tu. Sebab tu dalam PWTC hari tu lelangan ayat mata tu lah. Itulah gambaran apa yang dirasakan antara UMNO dengan PAS tu. Sebab itulah apabila kita masuk fasa baru yang campur dengan PPBM
daftarkan PN. Ini pun satu benda yang malam ni saya nak sebut. Saya nak sebut ini, saya tidak pasti sama ada ini teguran ataupun tidak. Tetapi saya nak memperingati rakan-rakan kita ketika kita memeterai piagam muafakat nasional, cuba balik sekali lagi semua orang yang PWTST tengok balik piagam muafakat nasional. Kita mulakan dengan bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita mulakan piagam tu dengan nama Allah. Dan dalam tu kita susun. Selepas ini gerak kerja antara UMNO dan PAS akan dilakukan secara musyawarah. Ada benda tu semua. Maknanya apa juga tindak tanduk kesepakatan yang kita akan buat keputusan mesti melalui perbincangan kedua pihak. Tetapi saya agak sedih. Sejujurnya saya sedih ketika sebelum PRN Sabah terbentuk Perikatan Nasional dan PAS tiba-tiba berada dalam sana. Tengok-tengok PAS duduk dalam sana. Tak bincang UMNO apa pun. Jadi saya mula tengok, di manakah piagam muafakat nasional tu? Di manakah dengan nama Allah yang Maha Pemasih lagi Pemurah tu? Wallahi tu. Itu dah bila mula dengan nama Allah ni tak boleh buat main-main benda tu. Benda yang tak boleh buat main-main. Tetapi mungkin realiti politik dan sekarang saya pun tak pasti. Nak daftar muafakat nasional ni tak boleh dah sebenarnya tak. Dia apabila PAS sudah mengambil keputusan masuk ke dalam Perikatan Nasional Bersama Bersatu, dia sudah jadi akademik. Nah, ini satu dilema sikit. Tetapi walau bagaimanapun semalam presiden kita pun dah bagi tahu, walau macam mana pun kita tetap akan bekerjasama baik dengan PAS demi orang Melayu dan Islam, dan kita nak menang dalam PRU 15, peluang menang lebih cerah, maka kita tidak boleh memikirkan terlalu banyak kepentingan kita. Kadang-kadang kita kena buat pengorbanan sikit. Pasal kita kalau demi rakyat, demi Melayu Islam dan rakyat keseluruhannya untuk cari satu kerajaan yang lebih stabil, saya kira perlu pertahankan muafakat nasional. Sambil itu mencari jalan kalau ada jalan dan laluan untuk turut bekerjasama dengan PPBM. Walaupun saya tengok perkembangan terkini ni dengan kenyataan Datuk Syahrani di Perak, seolah-olah kita ada sikit problem dengan Parti Bersatu ni.